Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kuliah kita ni. Walaupun saya sebenarnya baru balik daripada Ethiopia dan South Africa semalam, dan hari ni demam, tapi oleh kerana poster dah keluar awal, kena mai jugalah. Satu lagi kerana saya bimbang, saya tak sempat untuk kuliah-kuliah yang seterusnya. Jadi kuliah minggu ni bimbang nanti kita akan ada halangan yang lain pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dan kita semua sibuk, masa berjalan pantas. Dan supaya kita tak lupa, ada beberapa orang juga tokoh dalam negeri ini yang telah memberikan sumbangan mereka, yang telah kembali ke rahimahullahu ta'ala, ke rahmatullahi ta'ala. Antaranya mufti yang lepas, iaitu Datuk Ahmad Jaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dia di kalangan orang yang saleh. Setelah lama juga dia menyumbang untuk negeri Perlis. Demikian juga Datuk Allahyarham Datuk Ahmad Libya, yang juga telah pergi menemui Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kebaikan dan rahmat pada mereka. Saya kira-kira sudah 5 orang datuk-datuk bergelar negeri Perlis yang sudah pun meninggal. Saya selepas daripada perkampungan sunnah yang alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik, saya selari selepas daripada itu, saya pergi ke Makassar. Makassar saya pergi ke sekolah ataupun macam university college lah, Dr. Zaitun, yang juga terlibat semasa perkampungan sunnah, antara yang memberikan kuliah di Makassar. Makassar ni jauh tuan-tuan, 3 jam lebih baru sampai sana daripada KL. Di sekolah dia, saya pergi STIBA nama dia, Sekolah Tinggi Islam Bahasa Arab. Pengajaran dia di dalam bahasa Arab dan semangat dakwah yang baik. Suasana Islam, pelajar-pelajarnya itu dapat kita lihat. Saya pergi lawatan peribadi, tapi alhamdulillah mereka sambut saya di peringkat sekolah, yang di peringkat college mereka, dengan berbagai program. Tujuan saya perginya ialah untuk membawa anak saya yang lelaki itu habis SPM, supaya dia ada satu aktiviti yang luar biasa sikit. Kalau di Malaysia ni barangkali banyak hal yang dah tahu. Saya kata pada dia, kena ada pengalaman yang luar biasa dalam hidup ni. Indonesia, benda yang dia tak ada pengalaman. So saya tinggal dia di sana. Saya dulu lepas SPM, ayah saya orang susah, tapi saya pergi bawa diri untuk belajar. Saya belajar di Pondok Lanai. Dan ramai orang tak tahu bahawasanya saya pernah belajar di pondok di Kedah selepas SPM. Masa dulu belajar, nak makan pun tak ada. Nak makan pun tak ada. Bukan kata nak belajar beli buku, makan pun tak ada. Tapi belajar.
sendiri, tak ada siapa bagi cadangan. Dan banyak siri-siri pergi sendiri, ikut usrah tu, pelajaran ni, jumpa syekh tu. Sehinggalah masa berjalan, dan apabila kita pergi ke hadapan, kita akan mengutip banyak pengalaman. Dan pengalaman itu seringkali akan membentuk kita lain, ada kelebihan dibandingkan mereka yang kurang berpengalaman. Yang banyak membaca, kurang berpengalaman, kadang-kadang dangkal perhitungannya daripada yang banyak membaca dan diiringi dengan pengalaman. Sebab itu kita sediakan diri kita dengan pengalaman. Kan? Fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya kelazatan hidup itu pada penat lelah. Apabila kita berpenat lelah. Ada orang dia tak mau penat lelah. Saya pergi dalam satu program pelajar-pelajar terbaik Malaysia ni yang dipilih, yang dikatakan good brain. Pergi, soalan salah seorang tu, dia tanya, macam mana nak hadapi keadaan kalau kita kadang-kadang ni di Malaysia ni nak makan pun kena beratur. Punya hebat, makan kena beratur tu jadi satu masalah bagi dia. Orang lain tak ada makan. Kerana biasanya anak orang-orang besar, semua makanan mereka terhidang. Maka kita ada banyak budak-budak yang ada maklumat yang banyak, tahu perkara-perkara AI, Artificial Intelligence, tapi gagal untuk menjadi leader yang baik. Leader yang matang, gagal. So kena ajar diri kita dan sesiapa saja yang hendak maju ke hadapan supaya memungut pengalaman. Daripada Makassar, saya balik, tak sempat nak ni, saya balik, saya pergi ke Addis Ababa. Yang ni program rasmi MAIB, sebab ada beberapa perjumpaan dengan ulama-ulama di Addis Ababa. Tuan-tuan mungkin tak pernah pergi Addis Ababa. Pernah? Addis Ababa ini ialah Ethiopia. Dulu kalau lagu Indonesia tu, kira kalau kena pergi ke Ethiopia tu beratlah. Kita pergi ke Ethiopia. Dari Ethiopia pergi ke Addis Ababa. Addis Ababa adalah ibu kota Ethiopia ataupun Habsyah. Dan kita melawat sekolah dia, berjumpa dengan para ulama dia, menawarkan apa yang ada di Perlis ni untuk mereka datang untuk berjumpa. Dan kita kena tahu KUIPS ada banyak pelajar Afrika. Bukan kita pergi saja pergi makan angin, kena pergi makan angin tak pergi Ethiopia. Sekolah dia tu rasanya sekolah kita sebelum merdeka mungkin elok lagi. Tapi dia actually have very good brain. Dia genius. Tapi mungkin peluangnya tak sama. Peluangnya tak sama. Dia tak ada peluang macam kita. Kita otak barangkali sebahagian bukan cerdik sangat. Sampai orang cerita dalam kampungan sunnah yang lain, dia faham lain. Tu pun dianggap sebagai orang pandai, padahal tak pandai. Tapi Ethiopia ni ada pengalaman mereka. Siapa dalam bidang, siapa yang baca kitab-kitab hadis dahulu, siapa dia daripada Ethiopia? Antara yang datang daripada Habsyah yang nak memusnahkan Kaabah ialah Abraha. Kemudian kita ada satu orang yang bernama Ashamah. Ashamah ialah raja Ethiopia. Gelaran raja ni Negus ataupun dalam Arab disebut Najashi. Najashi itu bukan nama. Najashi adalah gelaran raja lah. Sultan, raja, dalam bahasa dia Najashi. Dia bukan berbahasa Arab. Dia tak berbahasa Arab. Pada hari
Najasyi meninggal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menyatakan, matal yaum rajulun salih faqumu wa sallu ala akhikum ashama. Mati pada hari ini lelaki salih, bangun dan salatlah kamu kepada saudara kamu Ashamah, iaitu Raja Habsyah. Itulah solat ghaib yang pertama, dan itulah satu-satunya hadis tentang solat ghaib. Tak ada hadis lain. Dalam riwayat yang lain dia kata Nabi takbir 4 kali. Kenapa? Kerana Najasyi dia berada di negara dia, kerajaannya ialah kerajaan Kristian, dan dia menyembunyikan Islam dia. Bagaimana berlaku hubungan antara Nabi SAW dengan Najasyi? Apabila Nabi berdakwah di Mekah, Nabi ditekan dan pengikut-pengikut Nabi SAW, para sahabat, dilanyak, diseksa dan berbagai lagi. Cuma Nabi ini is quite protected disebabkan kerana kedudukan Bani Hashim. Tapi mereka yang datang daripada klan ataupun daripada kabilah yang tak berapa kuat, mereka dilanyak oleh Quraisy. Maka Nabi SAW menyuruh mereka pergi ke Habasyah. Habasyah ni bahasa dia bukan bahasa Arab. Cuma saya sampai ke Habasyah, salah satu benda yang saya simpulkan, orang Habasyah ni rupanya comel. Bukan kerana duduk banyak hari. Orang kata kalau duduk banyak hari semua jadi comel. Dia taklah hitam, legam. Hitam, saya kata hitam nak merah, kurus. Mereka tak gemuk, rambut mereka kerinting, dan ada rupa. Mula-mula saya kata comel, dia kata mufti kata cantik ni berapa kali ni. Lepas tu 2-3 hari dia pun kata cantik lah. Mungkin dia berapa saya lama kot. Nabi SAW kata, idhabu ilal Habasyah, intalaqu ila Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Pergi ke Habasyah kerana di sana ada raja yang tak menzalimi orang yang berada di sisi dia. Jadi Nabi suruh sahabat pergi Habasyah. Ramai sahabat yang pergi tahun 5 Hijrah. Uthman bin Affan pergi ke Habasyah. Ruqayyah binti Rasulullah, anak Nabi, pergi ke Habasyah. Dia bukan bahasa Arab Habasyah ni. Siapa lagi pergi? Ummu Salamah yang kemudian menjadi isteri Nabi pergi ke sana. Ummu Habibah pergi ke sana. Ramai sahabat Nabi yang pergi. Bayangkan nak pergi melalui Yaman, naik kapal, baru boleh sampai ke Habasyah di Afrika. Bila Nabi pergi ke sana, sahabat-sahabat pergi. Nabi tak pergi kerana Nabi, ada orang, saya dengar dia ceramah, ada orang tak tahu, dia kata Nabi ni hijrah 2 kali. Pertama ke Habasyah, kedua ke Madinah. Artinya dia baca salah. Tu pun ada hati nak cerita. Dia bukan, Nabi hijrah sekali saja ke Madinah. Sahabat ada hijrah 2 kali. Nabi tak pergi ke Habasyah. Yang pergi siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat pergi kerana mereka kalau duduk di Mekah akan kena tekanan. Bila sampai ke Habasyah, Quraisy mula gelisah. Sebab Quraisy pun ada hubungan dagang dengan Habasyah. Dulu dia perdagangan dan ada kenal. Katanya orang-orang Quraisy, orang-orang para sahabat ni sudah keluar daripada Mekah. Abu Bakar mula cadang nak pergi juga. Tapi dalam riwayat Bukhari, dia sampai ke Barku Ghimad,
sahabat orang Quraisy kata, orang seperti kau tak patut keluar. Abu Bakar patah balik. Tapi yang lain pergi. Bila sampai ke sana, Quraisy hantar pasukan. Amr bin As hantar, dan wakil Quraisy yang lain hantar pergi supaya tangkap mereka ni balik, suaka politik ni bawa balik ke Mekah. Jadi untuk tangkap mereka ni, Amr bin As, masa tu Amr bin As belum lagi Islam. Amr bin As ni kita kena tahu, Dahaul Quraisy, antara orang yang bijak dalam politik. Amr bin As, dia pergi, dia bawa hadiah-hadiah yang terbaik Quraisy, dan dia bagi kepada Najasyi. Oleh kerana Afrika, oleh kerana Habasyah ialah negara Kristian, dia Kristian Ortodok, Kristian Ortodok, Amr bin As bagi rasuah bagi setiap ketua-ketua padri yang ada jawatan dalam kerajaan. Bitriq dia panggil. Bagi pada mereka, hak ada jawatan, geng-geng pembesar agama. Bila bagi jawatan, kemudian mereka menceritakan bahawasanya kami ni, tolonglah hubungkan kami dengan raja, dan mereka bagi tahu bahawasanya ayyuhal malik, innahu qad saba ila baladika minna ghilmanun sufaha. Wahai raja, telah datang puak-puak budak-budak tak cukup akal ni, faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik. Mereka telah keluar dari agama kaum mereka, tak pula masuk dalam agama kamu Kristian. Wa jaa bi dinin mubtadi', datang dengan satu agama bid'ah, agama yang tak pernah ada sebelum daripada ni. Sebab itu kami nak minta, kami lebih kena tolonglah tangkap mereka ni, izinlah kami bawa mereka pulang semula ke Mekah. Semua pembesar-pembesar Kristian menyatakan, benar wahai raja, sadaqu qaumuhum a'lamu bihim, benar wahai raja, mereka cakap benar, mereka lebih tahulah kaum mereka, untuk apa kita nak simpan mereka. Najasyi marah. Najasyi tak boleh, kata Najasyi, aku bukan cara macam tu, aku tak akan ambil tindakan pada mana-mana pihak sehinggalah aku mendengar hujah mereka. Dia adil. Dia kata, aku nak dengar dulu, kau cerita di pihak kau, aku tak tahu lagi apa sebenarnya. Jadi Najasyi panggil sahabat-sahabat Nabi ni, ada di hadapan Najasyi. Najasyi tanya, aku nak tanya kamu, apa agama kamu ni? Keluar daripada agama kaum kamu, tak juga masuk dalam agama aku. Cuma sebelum tu Najasyi kata pada wakil Quraisy, aku tak boleh serahkan kerana aku heran, mereka telah pilih negara aku, mesti ada sebab. Tengok, pemerintah kalau bijak, cerdik, bila dengar cerita, buat analisa dulu. Dia panggil Ja'far bin Abi Talib, saudara pada Ali bin Abi Talib. Bayangkan, Mekah tak ada raja. Ja'far berada di hadapan Najasyi dan sahabat-sahabat menunggu, kalau kita gagal jawab, memang kita akan ditangkap oleh Quraisy. Bila Najasyi tanya, apa agama ni? Keluar pada agama kaum kamu, tak masuk agama aku, tak masuk juga agama umam yang lain, kaum-kaum yang lain. Kamu agama apa? Ja'far kata, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kul maytata, wa na'til fawahisha, wa naqta'ul arham,
wa nusi'ul jiwar ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if wa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Saya terjemah dulu, panjang dia kata. Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kami dulu ialah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Tuan-tuan tengok, ini bila manusia dididik dengan agama yang betul, jawapannya tepat tentang agama. Dia nak kena describe, what is your religion? Dia tak boleh cerita kami ni, depa ni dulu. No, dia mesti bagi something boleh impress Najasyi. Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kami dahulunya kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kul maitata, kami memakan bangkai. Najasyi faham pasal dia Kristian semula. Wa na'til fawahish, kami mendatangi perkara-perkara yang keji. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami menyakitkan hati jiran tetangga. Wa ya'kulu qawiyyu minna ad-dha'if, orang yang kuat di kalangan kami menindas orang yang lemah. Wa kunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna, kami dalam keadaan yang demikian sehinggalah Allah menghantar seorang rasul di kalangan kami. Tengok dia baru masuk tajuk nak jawab. Na'rifu nasabahu, kami kenal keturunan rasul itu. Wasidqahu, kami kenal cakap benarnya, dalam rekodnya dia cakap benar. Wa amanatahu, amanahnya. Wa afafahu, dan ifahnya, maksudnya dia tak membuat perkara yang haram. Fada'ana ila tauhidillah wa alla nusyrika bihi syai'. Nabi itu menyeru kami kepada mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkannya dengan segala sesuatu pun, jangan apa-apa pun. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una minal asnam wal hijarah, dan dia meminta kami supaya tanggalkan apa yang kamu sembah daripada batu-batu dan berhala. Wa amarana bisidqil hadis, dia memerintahkan kami supaya cakap benar. Dia meminta wa ada al-amanah wa silaturrahim wa husnul jiwar, supaya kami menunaikan amanah, silaturrahim, buat baik dengan jiran tetangga. Wa kaffa 'anil maharim wal dima, dan dia halang kami daripada buat benda-benda haram dan menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qauluz zur wa akli malil yatim, dia menghalang kami daripada perkara yang keji, kata penyaksian yang bohong, dan makan harta benda anak yatim. Wa qazfal muhsanat, dan tuduh wanita-wanita baik sebagai penzina. Wa amarana an na'budallah wa la nusyrika bihi syai'a wa amarana bis salati waz zakati was siyam, dia memerintahkan kami dengan salat, zakat dan puasa. Kemudian Ja'far sebut segala benda yang Nabi suruh. Fa'amanna bihi wa sadaqnahu wa taba'nahu, kami beriman dengan dia, kami kata dia benar, kami ikut dia. Wa harrama ma harrama alaina wa halalna ma ahalla lana, kami haramkan apa yang dia haram pada kami, dan kami halalkan apa yang dia telah halal pada kami. Tiba-tiba kaum kami, fa'ada alaina qaumuna, tiba-tiba kaum kami marah kat kami. Fa'adzabuna wa fatanuna an dinina, mereka mengazabkan kami, memfitnah kami daripada agama kami. Kemudian wa qaharuna wa zalamuna, dia telah zalimkan kami, dia paksa kami. Apabila kami lihat demikian,
falaja'na ila baladika wakhtarnaka ala mimman siwak. Bila dah kami dah tak mampu nak tahan dengan perangai mereka ni, kami datang ke negeri kamu, kami pilih engkau, kami tidak pilih orang lain. Najasyi terdiam. Najasyi tanya, kenapa kamu pilih aku? Sang riwayat dia kata, kerana Nabi kami kata kau tidak zalim. Ya, dia Kristian. Najasyi tanya dia, adakah apa-apa daripada Nabi kamu? Ayat-ayat apakah yang Tuhan turun pada Nabi kamu? Dia kata ada. Cuba baca. Kita tengok banyak ayat. Ja'far nak baca apa? Ja'far baca surah Maryam. Sebab Kristian Ortodok ni sembah Maryam. Kaf ha ya min ain sad, dia baca kerana dalam surah Maryam tu ada ayat wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya wattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Dan bacalah di dalam Quran ini tentang kisah Maryam ketika dia menyendirikan dirinya di sebelah timur dan dia membuat dinding antaranya dan kaumnya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lalu kami hantar kepada kami ruh kami Jibril. Lalu Jibril itu menjelma menjadi manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan Ar-Rahman daripada engkau jika engkau orang yang takutkan Tuhan. Qala innama ana rasulu rabbiki la ahabaliki ghulaman zakiyya. Kata Jibril, sesungguhnya aku adalah wakil daripada Tuhanmu, Tuhan kamu, untuk aku memberikan engkau seorang anak yang suci. Qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyya. Bagaimana, kata Maryam, bagaimana untuk aku boleh ada anak? Aku tidak pernah disentuh oleh manusia dan aku bukan seorang pelacur. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin linaj'aluhu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kata malaikat Jibril, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikian kata Tuhanmu, perkara itu bagiku mudah, supaya Isa itu menjadi ayat kepada sekalian manusia dan rahmat dari sisi kami. Sesungguhnya perkara ini telah pun ditetapkan. Setelah Najasyi dengar ayat itu, air mata bercucuran membasahi janggut Najasyi. Bahkan dikatakan bercucuran juga membasahi janggut padri-padri yang lain. Kata Najasyi, wahai Ja'far, agama kamu dan agama aku datang min miskatin wahidah, datang daripada satu lampu yang sama. Pergilah Ja'far, duduklah di negeri aku. Aku tak akan menyerahkan kau pada siapa-siapa. Aku akan lindungi kamu. Bahagialah para sahabat, selamat. Tak boleh buat apa-apa Quraisy. Amr bin As marah. Macam mana nak buat? Lama dia fikir-fikir sampai mereka ni telah dilepaskan. Amr bin As main satu idea. Dia kata, wahai raja, kau kena panggil mereka lain. Mereka ada mencerca Isa. Apa kata mereka tentang Isa? Perwakilan Najasyi mari balik, panggil balik. Para sahabat bincang, kita nak kata apa ni bila Najasyi tanya kita?
tentang Isa. Duk tahu dah mereka sembah Isa. Tengok sahabat kata apa? Kita akan jawab pada nasyidnya si kama allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wa Rasul. Macam mana Allah dan Rasul ajar, kita bagi tahu yang tu lah. Kaina man kan, apa pun masalahnya kita kena bagi tahu hak yang mana hak Allah dan Rasul ajar, kita kata yang itulah. Kita takkan ubah-ubah ayat supaya nak pleasekan raja ni. Bila Najasyi panggil, dia bertanya, siapa Isa? Najasyi tanya, apa kamu kata tentang Isa? Naqul ma jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila al-maryam al-ghadra al-batul. Kami katakan dia adalah seperti mana yang Nabi kami kata. Kalimah Allah, dia adalah hamba Allah, Rasulnya dan ruhnya, kalimah Allah yang dicampakkan kepada Maryam yang suci dan lagi darah. Orang lain terkejut. Najasyi kata, wahai Ja'far, tidaklah lebih Isa itu lebih melainkan apa yang kau kata. Yang tu lah Isa. Selamatlah orang Islam duduk di Habsyah. Cumanya bila mereka duduk di Habsyah, Habsyah tak bertukar menjadi kerajaan Islam. Pasal dia negara Kristian. Cuma Najasyi je lindung mereka. Dan Najasyi bukanlah gagal, tak dapatlah mengislamkan kerajaan dia tu, kuat Kristian. Dan Nabi SAW tidaklah pula memanggil Najasyi supaya tak usah duduklah dalam kerajaan Kristian tu. Undang-undang Taghut hang kena main Mekah, Madinah. Tak. Nabi tak memerintahkan Najasyi. Najasyi berurusan dengan Nabi. Sebab itu Najasyi tidak termasuk di kalangan sahabat. Sebab tak pernah berjumpa dengan Nabi. Kerana syarat sahabat itu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bi wa mata 'alal iman. Siapa yang jumpa Nabi, beriman dengannya, mati atas iman. Najasyi tak pernah jumpa. Dia bayar mahar perkahwinan Nabi dengan Ummu Habibah. Apabila Abdullah bin Jahsh meninggal, Ummu Habibah berada di sana. Nabi pinang Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan. Maharnya dibayar oleh Najasyi. Bila Najasyi meninggal, dia tak dikendalikan jenazahnya secara Islam lah. Maka Nabi solat apa? Ghaib. Itu Habsyah. Dan tuan-tuan selalu baca tentang hadis. Kami pergi tu, gereja mereka memang Mary. Mereka sujud pada Mary tu. Mereka sujud macam kita sujud. Lambang tu dia sujud. Mereka Kristian Orthodox. Bila kita tengok mereka sujud pada Maryam, gereja nampak nama Mary, kita teringat kepada hadis Ummu Salamah sebut pada Nabi SAW. Ummu Salamah dia masuk Islam, kemudian dia berhijrah ke Habasyah. Di Habasyah dia tengok macam-macam. Bila masa Nabi sakit, dia ada cerita pada Nabi SAW. Dia tengok di Ardil Habasyah gereja yuqalu laha Maryah, gereja yang dinamakan dengan Mary sampai sekarang. Tu menariknya apabila kita berjalan, kita tengok. Kata Ummu Salamah, aku tengok dalam gereja mereka tu banyak gambar, patung, gambar dalam gereja mereka. Dan itulah yang Nabi kata, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih aw rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru lahu tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Hadis Bukhari. Mereka itu adalah kaum, kata Nabi, bila mati orang saleh, mereka ataupun hamba yang saleh,
mereka buat gambar-gambar tu semua. Mereka buat patung-patung tu semua. Masa awal-awal buat tu tujuannya bukan nak sembah. Tujuannya untuk apa? Duk ingat syekh kita, habib kita, ulama kita, untuk dimuliakan. Buat patung, buat apa? Idza mata fihimur rajulu salih wa al-'abdu salih sawwaru lahu tilka suwar. Mereka buat patung-patung tu semua, kata Nabi. Wa banau ala qabrihi masjida, dan buat di atas kubur mereka itu masjid, itu tempat ibadat. Itu yang duk tawaf tu, tawaf kubur tu. Kata Nabi, kata apa? Ulaika syiralul khalqi 'indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Pasal apa sejahat makhluk? Mereka nak memuliakan ulama, kerana dengan tindakan mereka itu telah menyebabkan orang melakukan syirik pada zaman kemudian. Ya? Kerana tindakan mereka, akhirnya orang syirik pada zaman kemudian. Panjang saya cerita Habasyah ni. Ini satu hadis. Bila saya tengok gereja-gereja Maria dia, oh saya ingat hadis Ummu Salamah. Itu satu. Satu lagi hadis, ada beberapa hadis tentang Habasyah. Menarik tentang Habasyah ni, tuan. Antara hadis tentang Habasyah ialah hadis Jabir. Bila sahabat dah balik muhajir, dia panggil muhajiratul bahar, mereka yang berhijrah dengan laut, balik, mereka patah balik tu balik ke Madinah, bukan balik ke Mekah dah. Pasal di Mekah dah habis dah, Nabi pun dah hijrah ke Madinah. Sahabat yang berhijrah ke Habasyah patah balik ke mana? Madinah. Tapi Nabi SAW bila duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi kata, ala tuhaddisuni bi'ajib ma ra'aitum bi ardil Habasyah. Nabi kata, cuba cerita enggak kepada aku. Tak mau cerita aku, apa perkara-perkara ajaib yang kamu lihat di Habasyah, di Ethiopia. Ini pun bagus. Bila kita pergi satu tempat, kita mesti boleh buat balik satu cerita yang kita tengok. Tapi sekarang ada orang pergi tu tempat, dia tak tengok sebab dia tengok handphone. Tengok-tengok dia balik dah. Dan ini ada tabiat kita, masyarakat kita selalu sebut, dia tak mau bergaul dengan tempat orang. Dia pergi luar negara, dia tengok macam-macam mazhab, orang solat, hari raya ke apa, dia tak nak. Orang Malaysia sembahyang raya, mau orang Malaysia. Dia tak tahu orang lain sembahyang macam mana. Dia tak mau ada experience. Pergi hari pertama, hari kedua pergi Mekah, hari ketiga dah tanya lah, Tama ada kedai roti canai. Bertahun-tahun yang ada makan roti canai, yang 3 hari ni yang nak makan roti canai, buat apa? Makanlah makanan Turki ke, Iran ke, Iraq ke, Palestin ke, supaya you got new experience, ada pengalaman yang baru. Ni dia tak mau. Ini pun tabiat dia. Tuan-tuan kalau pergi mana-mana, tak apalah sampai 2 bulan tak larat makan, tak apalah, tapi bagilah ada pengalaman. Pergi Mekah banyak kali bukan tahu kenal nasi Arab pun. Arab dengan Bangladesh pun tak kenal. Bangladesh yang tipu dia kata Arab tipu aku tadi. Nanya Arab. Padahal yang berniaga kat Mekah kebanyakan Bangladesh dengan Burma. Nabi kata, kamu tak mau ceritakan kepada aku apa yang benda pelik? Tuan-tuan tengok, apa benda pelik? Tanduk 3 ke? Apa ke? Tapi satu orang, qala fityatun minhum, satu orang pemuda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, sanad yang hasan. Satu orang muda, dia kata pada Nabi SAW, bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bainama nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaizihim. Dalam sebagian riwayat min ajaizi rahabinihim. Ketika kami sedang duduk,
tiba-tiba lalu satu orang tua, perempuan tua di kalangan orang Habsyah ni. Sebab Rahabi Nihim ni di dalam kalangan pendeta-pendeta agama dia lah. Bila dia lalu, dia kata tahmilu ala ra'siha qullatan min ma. Dia bawa atas kepala dia ni satu kolah. Tu kita panggil kolah. Tu kita panggil qullatul Yaman tu, kolah tu, bekas, dua kolah. Dia bawa bekas tembikar tu lah, bekas tu. Dia bawa atas kepala dia air. Famarat bi fata minhum. Dia lalu depan satu orang pemuda. Faja'ala ihda yadayhi baina katifaiha. Pemuda ni letak tangan dia antara dua bahu perempuan ni. Dia belakang ni, antara dua bahu ni. Summa dafa'aha fa kharrat ala rukbataiha. Kemudian pemuda ni tolak perempuan ni, jatuh di atas lutut dia. Fankasarat qullataha. Pecahlah apa? Bekas tu. Falamma irtafa'at iltafatat ilai. Bila perempuan ni bangkit, perempuan ni tengok pada budak muda ni. Faqalat, kata perempuan ni, saufa ta'lam ya Ghudar. Engkau akan tahu wahai pengkhianat. Idza wada'a Allahu al-kursi wa jama'al awwalin wal akhirin wa takallamatil aidi wa arjun bima kanu yaksibun. Apabila Allah meletakkan kursinya dan dihimpunkan yang makhluk yang awal dan hingga yang akhir, bercakaplah tangan dan kaki di atas apa yang telah mereka lakukan. Fasawfa ta'lamu kaifa amri wa amruka 'indahu ghada. Ketika itu kau akan tahu di mana tempat engkau dan di mana tempatku di sisi Tuhan. Nabi dengar benda tu, yang budak tu kata ajaib. Benda tu jadi kenangan pada budak ni. Apa Nabi kata? Sadaqat, sadaqat. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Benar perempuan itu. Bagaimana Allah akan memuliakan satu umat yang tidak menghalang orang-orang kuat menindas orang yang lemah. Value, tarbiyah. Quraisy yang terbiasa dengan hidup yang zalim, tapi dengan datangnya Islam mengubah cara fikir para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai nak habis masa saya cerita Quran ni. Tak apalah, kukut tuan-tuan nak pergi, tapi makanan dia tak apa sedap. Daripada Addis Ababa, duduk di sana, jumpa dengan ulama-ulama dia. Kami pergi ke South Africa. Di South Africa, tuan-tuan semua tahu banyak cerita pasal South Africa, tapi antara banyak benda yang menarik, orang Melayu awal dia Malay Cape, orang Melayu Cape Town. Orang Melayu Cape Town ni jalur mereka daripada Makassar, Indonesia, dan yang lain-lain. Mereka ni datang dan menghadapi penjajah ketika itu, mereka dibuang. Tapi yang mengkagumkan tuan-tuan, dalam keadaan mereka diburu, Islam tak dibenarkan, mereka dipenjarakan, ada guru-guru agama yang berjaya menulis Al-Quran, sehingga membolehkan anak-anak tu akhirnya dapat juga baca Quran, dapat juga Islam diajar. Sehingga saya pergilah ke masjid tuan guru mereka tu, sehingga mereka kata Nelson Mandela apabila nak melawat, dia kata masjid ni lebih dahulu mendapat kemerdekaan agama daripada perjuangan dia. Kerana orang Islam tak pernah berundur di dalam menuntut untuk mengamalkan agama mereka. Ada yang dicabut lidah, macam-macam dilakukan, dibunuh. Harga yang dibayar di dalam membawa agama. Of course lah, generasi demi generasi macam-macam lah. Kadang-kadang amalan-amalan yang ada, tetapi mereka mempertahankan agama mereka sehingga hari ini. Dan ada majlis mereka macam-macam. Dan kita pun jemput dia ramai
untuk melakukan beberapa kerjasama dengan negeri Perlis. Jauhlah Perlis ni kita pergi, ajak orang Indonesia, ajak orang negara macam-macam. Tak cukup tanah, ajak juga Afrika mai. Kita ingin menghubungkan. Wa anna hazihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kamu, umat yang satu. Akulah Tuhanmu, hendaklah kamu mengabdikan diri padaku. Masuk tu lah. Tak ada masuk kitab, kesian dah masuk. Sekali saya baca sikit kitab. Azan insya-Allah. Saya jawab soalan lah, tapi soalan ni banyak soalan yang lama. Jika kita tahu seorang itu toki besar judi, kemudian toki itu sponsor kita, bolehkah kita terima? Kita banyak kali dah kita jawab hal ni.
kita boleh menerima daripada pemberian daripada sesiapa pun selagi mana tidak zahir daripada, tidak bagaimana akad itu bukan akad yang haram. Akad yang haram ni maksudnya kita pi ambil atas dasar riba. Duit tu dia bagi kita kena riba. Ataupun duit itu kerana duit dia beli benda yang haram daripada kita, barang yang haram, yang tak boleh, agama haramkan, dia beli, kita jual kat dia, kita dapat duit itu. Ataupun duit itu daripada upah di atas satu perbuatan yang haram. Dia suruh kita buat satu kerja yang haram, kemudian dia bayar kepada kita. Ini semua tak boleh untuk kita terima. Namun jika dia berikan kepada kita tetapi tidaklah ada kaitan dengan perbuatan yang haram, seperti mana mungkin dia tu ada toki arak katakanlah, tapi ketika dia bagi pada kita tu tidak ada unsur menggalakkan arak, tidak ada unsur untuk dia supaya kita beli barang dia yang yang ada arak untuk galakkan orang lain, atau majlis itu ialah majlis arak, tak ada. Dia tengok kita di kedai, kita makan, dia bayar makan kita, umpama. Boleh tak kita terima? Kita boleh terima. Kalau kita tak mau di atas warak pun tak apa, tapi kita boleh terima. Kerana akad itu tidak haram. Atas alasan inilah Nabi SAW menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh maharaja-maharaja, walaupun kemungkinan mereka ada benda haram kat dia orang. Termasuk wanita Yahudi yang beri Nabi makan tu. Yahudi macam-macam perbuatan mereka, tapi selagi mana yang diberikan itu tak dikaitkan dengan yang haram, maka itu dibolehkan. Itu dia boleh. Kita pergi jumpa satu orang, dia ni toki entah apa-apa, dia bagi kat kita satu benda, tak ada kaitan dengan, tak disebut ini ambillah benda ni sebagai meraihkan saya menang judi malam tadi, itu tak boleh lah, tapi dia bagi kita. Ini juga jawapan kepada isteri ataupun anak yang saya pernah sebut. Jika sekiranya suami dia buat kerja haram, kemudian dia bagi makan isteri dia ataupun anak dia, isteri dia tak haram, kerana isteri dia ambil itu di atas dasar nafkah. Yang haram duit tu yang datang pada suami. Sama jugalah kita kerja dengan satu orang. Orang ni kita sapu sampah, tapi orang ni mungkin ada tempat lain, dia ada benda-benda, dia kena judi ke, dia ada niaga haram ke, dia bayar duit gaji kita sapu sampah. Duit gaji yang kita dapat, duit sapu sampah, bukan duit arak. Tak apa, kena akad. Jika tidak, macam saya kata, kita tak boleh hidup dalam dunia ni. Kita buka kedai makan, satu orang berhenti nak beli kat kita, kita pun tanya, sebelum nak beli saya nak tanya, duit ni halal ke haram? Kalau duit haram, saya tak jual nasi lemak saya. Kita tak perlu tanya. Sebab duit yang haram daripada duit itu kepada dia, daripada dia kepada kita, ialah duit beli nasi lemak. Jadi macam tu. Melainkan jika toki sponsor judi itu buat letak kita dalam majlis yang menggalakkan orang untuk menerima permainan judi, itu haram. Sebab kita menggalakkan benda yang haram. Kalau tak ada, ia tak termasuk dalam yang haram. Kadang-kadang mungkin kita mengkritik sebagian hal, tetapi dari segi fiqhnya demikian, dari segi fiqhnya demikian. Kita sendiri macam-macam. Orang yang kerja dengan kerajaan ataupun kerja dengan syarikat company itu mungkin ada tempat lain benda haram, tapi kita kerja tak haram, kita kerja betul. Tak kira, kita tak payah tanya yang nak bayar duit gaji saya bulan depan ambil duit mana, tak payah. Kerana kita terima tu gaji.
Apa cerita penceramah Terengganu. Ada orang kata tak sah semayang di belakang Imam Masjidil Haram kerana dia Wahabi. Tuan-tuan, ini adalah soal yang bukan sedikit. Tadi kita cerita Abraha. Abraha, tuan-tuan, pasal apa dia nak musnahkan Kaabah? Sebab dia nak buat projek dia. Projek dia di Habasyah. Dia nak buat rumah ibadah yang orang pergi ke situ. Jangan pergi ke Mekah. Jadi untuk bila dia buat gagal, orang tak pergi. Tidak signifikan. So dia marah. Jadi dia buat serangan. Ini adalah soal bagaimana nak memastikan pengaruh kita lebih kuat pada pengaruh orang lain. Syiah, bila dia berkrisis, saya sebut dulu, dia krisis dengan Saudi, dia marah dengan Saudi. Hari itu tambah Iran tak boleh masuk, atau macam-macam hal. Kita tengok ulama-ulama dia mengeluarkan fatwa bahawasanya tawaf di kubur Husain. Tuan-tuan, hak mereka duk tawaf ni, kubur lebay mana ni, semua ni kecil. Syiah kata kubur Husain, Husain bin Ali, cucu Nabi tu. Hak kubur-kubur Syiah duk tawaf tu lebih besar daripada kubur hak mereka ni tawaf ni. Siapa yang tawaf di kubur Husain dapat pahala 1 kali haji. Lepas pada tu main syekh yang baru, Syiah kata 10 kali haji. Main minggu depan 100 kali haji. Main sekali lagi 1000 kali haji. Sebab nak panggil main tawaf di Masjid Husain, tak boleh duk pergi kat Saudi tu. Sebab persaingan pengaruh. Apa barang yang kita ada. Bila geng-geng yang tak setuju dengan Arab Saudi ni, mereka ni cari kubur-kubur lain, termasuk kubur-kubur di Yaman. Nak pergi Mekah, haji ke umrah tak sempurna, kena pergi kat kota di Yaman tu dulu. Dan sebagian artis-artis ada yang terpengaruh, gangster-gangster yang terpengaruh. Kerana mereka ni tak tahu latar agama. Sesungguhnya kemuliaan sesuatu tempat bukan kerana satu orang tu istihar. Kemuliaan suatu tempat, semua tempat ni Tuhan cipta sama aja. Kenapa lebih Mekah? Sebab Allah lebihkan berkat dia, yang tu je. Macam mana kita tahu? Sebab ada dalam Quran dan hadis. Kau buat tempat baru, kemudian kau kata mimpi tu mimpi ni, sebab dia nak create cerita ni. Macam kawan yang create fadilat minum kopi tu, Hak Habib apa tu, pasal mereka semua memang minum kopi. Di Ethiopia memang minum kopi. Sebab tu Allah kurniakan di Ethiopia juga ada ulama-ulama dia yang, siapa yang baca Dakhiratul Uqba fi Syarhi Sunanil Mujtaba, kitab Sunan An-Nasa'i, yang tulis buku tu ialah Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi. Dia tu orang Ethiopia. The best, yang paling besar sekali syarah bagi Sunan An-Nasa'i. Depa ni bila depa tengok depa bersaing, depa create cerita. Create cerita apa? Daripada pergi Saudi main kat kita. Di sini keberkatan dia lebih daripada sana. Kota wali, kota berkat, depa create cerita-cerita ni. Tapi bila pergi ziarah, dia jadi masalah. Sebab banyak family dalam situ. Semua family ustaz-ustaz yang ada ni, tok syekh yang ada, semua nak portion dia daripada bisnes ni. Lalu mereka create. Yang pertama, kalau pergi hari yang pertama, kena ziarah keluarga ni, baru dapat berkat ni.
Kedua, kena ziarah keluarga ni. Jadi ada tempat keluarga, dia buat macam hari pertama tarwiyah, kemudian pergi ke Arafah, kemudian pergi hari Mina, kemudian melontar jamrah, macam tu. Dia create ibadah. Dan orang yang tak terbiasa dengan hidup dengan dalil, yang rasa agama tu whoever bagi tahu agama lah. Yang tak tahu bahawa agama rujukannya ialah Quran dan Sunnah. Jika semua orang boleh bercakap daripada lidahnya jadi agama, Nabi tak perlu datang lah. Kita reka sendiri je lah. Kita memerlukan wahyu dalam menentukan apa yang agama dan apa yang bukan agama. Jadi semua orang akan pergi tu ke tempat dia. Macam Syiah buat. Yang Syiah pergi ke Syiah. Tawaf kubur Husain dulu, baru pergi haji dan umrah. Yang ni tawaf kota ni dulu, baru pergi haji dan umrah. Kalau tidak, tak sempurna. Kemudian nak bagi lagi, runcingkan permusuhan di kalangan orang Islam. Siapa semayang di belakang masjid, Imam Masjidil Haram, tak sah. Senang tu, itu mengkafirkan. Mengkafirkan sesama Muslim. Dan mereka kata inilah aswaja. Kita ahli sunnah wal jamaah, dia aswaja. Dan ini bisnes. Bisnes, tuan-tuan. Perdagangan. Semua orang akan create. Bila tengok ustaz ni cerita satu petua, oh ramai orang minat duk pergi kat ustaz ni pun akan create satu petua yang baru. Siapa yang baca yang ni, mai salam dengan dia, akan dapat sekian-sekian. Maka orang akan glorifykan dia. Pakatlah mai salam dengan dia, dan ada bisnes di belakang itu semua. Ada benda di belakang itu semua. Sebab semua orang fikir macam mana nak untung. Dan tuan-tuan tengok, setiap orang yang datang akan buat teori baru tentang agama. Dan ini hendaklah kita berhati-hati, insya-Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta yaumil qiyamah. Sentiasa akan ada puak di kalangan aku, umatku, yang zahir mempertahankan kebenaran, tidak akan dapat memudaratkan mereka, orang yang menghina mereka sehinggalah hari kiamat. Mudah-mudahan kita jadi golongan ni. Ja'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama ja'a fatuba lil ghuraba. Islam datang asing, akan patah balik juga asing. Untunglah orang-orang yang dianggap asing. Bukan suruh kita jadi asing dalam arti kata syuhrah, tapi asing maksudnya walaupun seluruh dunia tak mau pegang benda yang Nabi ajak, kita tetap pegang benda yang Nabi ajak. Dan mereka, siapa dia? Ni ulama ni kata satu dua. Sedangkan kenapa tak tanya Ibn Hajar kata apa? Ni sebut Imam Nawawi. Kenapa tak tengok An-Nawawi kata apa? Di mana An-Nawawi suruh pergi sembah kubur? Dia kata Imam Nawawi kata ada syafaat. Syafaat cerita lain. Duk pergi minta di kubur cerita lain. Di mana An-Nawawi? Hatta di mana kita mengikut Imam Syafi'i, dia bubuh ya tuan-tuan. Letak aja. Imam Syafi'i kita di mana qaul Syafi'i tentang hal itu? Rahimahullah. Imam Syafi'i. Main guna nama sebahagian tu apa pun tak tahu. Tak pernah tahu buku Imam Syafi'i, tak pernah baca. Hanya tahu ustaz dia beritahu, dah kita ni cara Imam Syafi'i, depa cara lain. Hatta kalau dia buat kenduri arwah, terang-terang lah mazhab Syafi'i tak boleh. Kita mazhab Syafi'i. Semua benda dia letak pada Imam Syafi'i. Kemudian dia bawa satu Habib mana? Dia kata Habib ni kata, dia jumpa Nabi kata sekian-sekian. Siapa yang minum kopi, selagi mana bau kopi itu ada di mulut dia, malaikat akan mengampunkan dosa. Ini semua geng-geng buka kafe lah ni. Cuba
Tuan-tuan bayangkan, ya, Al-Imam Ibn Jauzi sebut, idza ra'aita haditha yukhaliful manqul wa yunaqidul usul wa yubayyinul ma'qul fa'lam annahu hadithul mawdu'. Bila kau tengok hadis bercanggah hadis itu dengan nas Quran dengan sunnah, bercanggah dengan usul-usul yang ada dalam agama, bercanggah dengan logik, kau tahulah hadis itu palsu. Siapa sebut? Tu dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Tadribur Rawi, mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.